A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright gang, welcome back sekali lagi to Galeri Kashaf Channel. Bertemu kita lagi di mana aku sebagai storyteller yang akan menghiburkan korang dengan perkongsian dan juga kisah-kisah seram yang menarik untuk kita sama-sama jadikan sebagai pengajaran dan juga iktibar. Okey, terima kasih juga kepada semua penonton sebab korang sudi untuk mendengar dan menyokong channel ini sebagai pilihan platform seram korang. Sebelum aku nak mulakan cerita ni, okey, jangan lupa untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ni geng, sebagai tanda sokongan dari korang. Tanpa korang, siapalah Galeri Kashaf Channel ni yang baru nak bertapak dalam dunia YouTubers ni. Pada mana-mana yang dah subscribe, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak aku nak ucapkan. And then pada sesiapa yang tertanya-tanya macam mana korang nak share kisah-kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp, Telegram ataupun email je pada ruangan description yang aku dah sediakan dekat bawah. InsyaAllah aku akan ceritakan kisah-kisah korang ni sebaik yang mungkin. Okay, alright. Jadi aku tak nak buang masa lagi, aku tak nak bebel banyak. Intro pun dah lama sangat. Tanpa kita buang masa lagi, jom kita dengarkan. Kita mulakan dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, kisah kali ni aku ambil daripada sebuah website berkenaan tentang pengalaman seorang lelaki yang aku namakan sebagai Daniel. Kisah ni berlaku pada tahun 2009. Cerita di mana dia diserang dan disihir pekerja sendiri. Okey, tajuk kali ni adalah bertarung dengan jin sihir. Okey, Daniel ni dia seorang pekerja yang berpangkat besar lah di dalam sebuah syarikat, di mana Daniel ni dia menguruskan hal-hal mentadbiran. Dan Daniel ni dia bertanggungjawab dalam mengendalikan pekerja-pekerja asing khususnya lah. Dia adalah kerja-kerja lain tapi dia lebih kepada mengendalikan pekerja-pekerja asing. Daniel ni dia seorang yang tegas dan jarang bagi muka dekat dia punya staff-staff dia. So kebanyakannya staff-staff dia ni tak berani kalau nak berdepan dengan Daniel ni. Setiap kali kalau ada penjumpaan, bos Daniel ni yang bertindak sebagai bos, dia banyak buat dia punya peraturan sendiri. Contohnya bila dia kata, okey, hari ni kita ada perjumpaan, aku nak cari pekerja asing yang baru. So Daniel ni dia akan tetapkan syarat. Contohnya, aku mesti nak yang orang Islam je. Okey, tak ada masalah. Dan aku nak orang Kerinci. Dan dia nyatakan kat sini, tak dinyatakan kat sini kenapa Daniel ni nak orang Kerinci. Dan dia kata kalau dekat tempat lain dia tak nak sama sekali. Contoh lagi satu, Daniel kata dia memansuhkan rehat untuk staff-staff kerja asing ni. Di mana kat sini dia cerita biasanya staff akan ada rehat kan, biasanya pukul 10 pagi. Waktu tu dia hapuskan, dia mansuhkan hanya berehat pada pukul 1 petang dan sambung balik pada jam 2:30 petang. Pada mulanya memang staff-staff ni memang bising lah. Tapi diorang nak buat macam mana kan, diorang ni pekerja je. Daniel ni orang yang berpangkat tinggi. So nak tak nak, diorang terpaksa lah akur dengan apa yang Daniel cakap. Selang beberapa minggu, okey, nak dijadikan cerita, kecoh company diorang ni, di mana ada berlaku kecurian duit, di mana duit company hilang. Tapi dia kata tak adalah banyak sangat, dalam 500 lebih macam itulah hilang. Tapi Daniel ni dia sebagai orang yang bertanggungjawab untuk menjaga bahagian management ni, dia kenalah ambil tahu. So Daniel ni dia tanya kat staff-staff dia ni, tapi tak ada seorang pun yang mengaku yang diorang ambil. Jadi Daniel ni terpaksa lah menggunakan cara lagi satu alternatif yang lain, iaitu dia menggunakan tengok melalui CCTV.
Okey, bila dia tengok dekat CCTV tu, akhirnya kantoi lah siapa yang mencuri duit tu. So dalam cerita ni, Daniel cakap yang mencuri duit tu sebenarnya adalah Kak Yuliati. Okey, bukan nama sebenar lah aku letak ni. Kak Yuliati ni sebenarnya dia pekerja yang baru masuk dalam 2 minggu lebih je. Tapi sebab company tak nak panjangkan cerita, tak nak jadi kes panjang, so Daniel ni dia ambil keputusan untuk pecat terus si Kak Yuliati ni tanpa dibayar apa-apa. Korang bayangkan geng, kawan tu dah kerja 2 minggu lebih, tapi dia tak nak bayar apa-apa. So Daniel ni waktu tu dia kata dia memang teruk maki-maki hamun dekat Kak Yuliati ni. Tapi Kak Yuliati ni dia diam je. Diam, dan kemudian dia cuba minta maaf. Sebab alasannya dia kata dia tak cukup wang. Dia nak sara hidup dia dengan ada keluarga dia yang dia nak hantar duit dekat kampung. Tapi Daniel ni jenis hati keras kan. Dia tak peduli, dia pecat je terus. Dan akhirnya Kak Yuliati ni terpaksalah akur. Tapi Kak Yuliati ni sebelum dia pergi meninggalkan office tu, dia sempat bagi warning dekat si Daniel ni. Dia cakap apa? Hati-hati bos, hati-hati. Itu je kata-kata daripada Yuliati ni. So Daniel ni dia terasa macam terancam. Dia rasa, kau dah kenapa tiba-tiba nak main warning-warning aku ni kan. Dia rasa macam dia makinya balik Kak Yuliati pada masa itu. Lepas tu Kak Yuliati ni pun dia berlalu pergilah, dia keluarlah ke office tu. So dia balik. Pada masa yang sama lepas tu, Kak Nani ni dia pembantu Daniel. Dia datang kat Daniel. Dia nasihatkan pada Daniel ni, "Dik, janganlah cari pasal dengan orang-orang yang dari negara seberang ni. Kak Yuliati ni, dia mungkin ada sebab dia tersendiri, macam yang dia cakap tadi." And then bila dah berbincang-berbincang, barulah si Daniel tahu yang rupa-rupanya Kak Yuliati ni sebenarnya bukan beragama Islam. Even dia pakai tudung, dan dia juga bukan orang Kerinci yang kononnya Daniel nak sangat. Sebab apa dia nak orang Kerinci aku tak tahu. So Daniel macam terkejut lah. Dia marah lah juga Kak Nani, kenapa tak check betul-betul masa ambil pekerja tu. Kak Nani pun dia ada pesan, itu memang salah dia. And then Kak Nani ni ada beritahu yang Kak Yuliati ni sebenarnya bukan orang biasa-biasa. Kak Nani dia beritahu yang dia dapat info yang Kak Yuliati ni yang kena pecat ni ada pendamping dan ada juga mengamalkan ilmu-ilmu yang tak elok. Senang cerita ilmu hitam lah. So bila Daniel dengar ni, dia macam berpeluh tu, meremang tiba-tiba. Yalah, sebab sebelum Kak Yuliati tu pergi tadi, kan dia ada bagi warning dekat si Daniel ni. Tapi Daniel macam okey lah, buat tak tahu je. Dia kata mungkin dia punya perasaan je kot. So dia buat tak tahu. So dia relax. Okey. Lepas tu Daniel pun baliklah ke rumah. Masa Daniel balik ke rumah dia, dia nampak isteri dia waktu tu macam ada dekat depan pintu. Dia tersenyum je dekat Daniel waktu Daniel baru sampai rumah ni. And then isteri dia ni, Sofia tu, aku letak nama sebagai Sofia. Dia kata nak pergi memasak. Alright. So Daniel kata okey lah, tak apalah, awak pergilah masak dulu. So bini dia pun pergi ke dapur. Daniel waktu tu dia kata dia nak baring, macam nak baring-baring lah, nak rehat dekat sofa. Tapi elok dia baring je, tiba-tiba bila abang balik. Terkejut Daniel bila dia buka-buka mata nampak bini dia elok pakai telekung, tapi bukan dekat area dapur, dekat atas tangga. Memang terkejut lah, meremang Daniel waktu tu. So dia, bukankah awak tak apalah sayang, awak pergilah buat kerja awak, saya baru balik ni. So Daniel dia buat macam buat-buat tak ada apa-apa lah. Padahal dia dah sebenarnya terkena tadi. Sebenarnya yang
senyum dengan juga pergi ke dapur tadi sebenarnya tu siapa guys? Pada hari yang sama, gangguan terhadap Daniel dan juga keluarga dia pun bermula kat sini lah guys. Malam tu Daniel cerita dia mimpi macam dia ada nampak nenek tua pegang batu nisan dan juga gelak-gelakkan Daniel. Dalam mimpi tu dia nampak nenek tu sebut dekat dia, kau tunggu. Dia macam bagi warning tau. Kadang-kadang Daniel cerita dia selalu mimpi ditindih lembaga hitam tau. Dan isteri dia ni pun sama juga, kena juga. Dan benda ni berlarutan sampai 2 minggu geng. Benda ni macam kata bagi dia ni, dah sampai 2 minggu ni, aku kena buat sesuatu ni. Itu yang Daniel rasa dalam hati dia lah. So sebab dah terlalu lama, hampir 2 minggu kena, last kali Daniel dia panggil kawan dia. Kawan dia ni adalah ustaz. So ustaz ni aku gelarkan dia sebagai Wan Isa. Wan Isa tu pun aku panggil Isa lah. Wan Isa ni sebenarnya dia kawan lama Daniel. Sebab Wan Isa ni dia pernah rawat dia ni dulu. Dulu dia ni pernah hijab dia terbuka. So Wan Isa ni lah yang macam bertanggungjawab untuk tutup balik hijab si Daniel ni. Nak dipendekkan cerita, so Wan Isa ni pun dia merawat lah Daniel dengan juga isteri dia dah dan anak-anak yang ada kat situ. Kat situ Wan Isa ni dia membacakan ayat-ayat ruqyah dan dia buat juga zikir-zikir dan juga pendinding untuk Daniel dan juga family dia ni. And then last kali Daniel kata yang Wan Isa ni diazan setiap penjuru untuk nak bagi sebagai pendinding lah. So tak ada benda-benda yang tak elok ni berlaku kan. So tak lama lepas tu gangguan pun dah tak berlaku lagi. So Daniel kata ingatkan benda ni dah settle lah, okay, tak ada apa. So Daniel ni pun bekerja macam biasa, hidup macam biasa. Tapi guys, 4-5 hari kemudian Daniel kata dia dapat mimpi lagi. Dalam mimpi tu Daniel cerita dia mimpi lagi perempuan yang sama, perempuan tua tu, tapi kali ni muka dia macam berkedut dan nampak marah tau. Sambil benda tu warning lagi dekat Daniel ni. Kau tahu dia kata apa? Kau ingat aku akan duduk diam? Kau ingat aku akan tengok je? Aku masih berdendam lagi dengan kau. Itulah kata-kata macam nenek tua tu. Tiap-tiap malam Daniel kena. Tapi waktu ni yang kena cuma Daniel saja. Maksudnya Sofia iaitu bini dia ni tak ada kena apa-apa. Cuma Daniel saja. Selepas dapat rawatan tu Daniel saja yang terkena gangguan-gangguan yang macam ni. So Daniel rasa bagi dia benda ni bukan perkara yang biasa lagi. Jadi Daniel dia mengambil keputusan untuk hantar Sofia, itu isteri ni dengan anak-anak balik kampung. Dan alasan Daniel, dia kata dia ada urusan penting. Padahal Daniel ni dia tak beritahu pun dekat isteri dengan anak-anak dia pasal masalah yang dia mimpi lagi benda-benda pelik macam tu. Okay, dipendekkan cerita, okay, tuntang, Daniel pun hantarlah bini dia balik ke kampung. And then Daniel ni patah balik ke KL untuk bekerja macam biasa. Sebab dia takut kan kalau ada benda ni yang tak elok berlaku. So dia hantar dulu anak bini ke kampung. Masa Daniel sampai je kat rumah dia, sampai ke KL tu, Daniel kata dia dah penat lah sebab dia dah drive jauh daripada kampung nak balik pula ke KL. So Daniel kata dia masuk je, dia kata dia nak rehat-rehat dekat ruang tamu. Waktu tu dia kata memang sunyi sepi lah, anak bini tak ada kan. So Daniel dia kata dia macam nak melelapkan mata kejap dekat ruang tamu dia lah. So Daniel sambil dia layan-layan kepala, elok je Daniel ni bila nak terlelap je, tiba-tiba dia dengar bunyi macam ada bunyi something tau dekat dapur. So Daniel macam terkejut tau. Ish, apa yang Daniel ni nampak, korang tahu tak apa? Dia nampak macam kelibat Kak Yuliati ni ada dekat area dapur. Tapi Daniel ni macam dia kesat-kesat lah mata dia. And then dia boleh tengok balik, dah tak ada pula. Tadi macam ada,
And then tiba-tiba Daniel kata rumah dia tu rasa macam bahang tau, panas lain macam. And then Daniel kata macam tekak dia tiba-tiba jadi kering. So dia rasa macam nak pergilah dekat peti ais, nak pergi minum lah, nak basahkan tekak dia. Tapi Daniel kata waktu tu bulu dia dah meremang dah, dah rasa seram dah. Mana datang kat Yulati ni tadi kan. Dia curi-curi masuk ke, dia pun tak tahu. And then masa dia tengah nak minum tu, Daniel kata dia macam ada terdengar bunyi dekat belakang tau. Dia rasa macam ada kerusi ditarik dekat belakang si Daniel ni masa dia tengah minum air tu. And then bila dia berpaling je dekat belakang, terus dia nampak yang ada kelibat Kak Yulati ni macam tersenyum-senyum. Tapi bukan macam dalam keadaan yang biasa dia nampak Kak Yulati ni. Dia kata keadaan dia macam mata dia merah sambil duduk dekat kerusi tu, duduk tersenyum-senyum kat dia. Oi, si Daniel ni apa lagi menjerit dah, Allahu Akbar, ya Allah. Dia terkejut, dia lari lah naik atas pergi tingkat 2 rumah dia. Dia macam kalang kabut lah, dah tak tahu nak buat apa kan. Dia masuk bilik dia, dia tutup pintu, dia kunci. Sambil duduk dalam bilik tu, dia dengar bunyi tingkat bawah dia macam-macam ada bunyi guys. Bunyi pecah lah, bunyi macam kerusi kena tarik lah, macam-macam lah, macam bunyi something yang tengah mengamuk tau. Daniel pun rasa lepas tu macam dia dah tak boleh nak buat apa dah. Dia dah tak tahan sangat dengan keadaan tu. Dia terus call member ni lah, yang ustaz ni, Wan Nisa ni. Terus dia call, hello Wan, kau boleh tolong datang tak Waisa? Sekarang boleh tak? Hello, kenapa? Benda tu kacau aku lagi tu. Cepat dia, tolong datang, tolong. Okey lah, okey. Kejap lagi aku datang. 15 minit aku sampai, 15 minit. Okey, tunggu. Daniel kata waktu tu 15 minit bukan waktu yang pendek guys, nak tunggu 15 minit. Jadi Daniel kata waktu tu dia cuba ambil keputusan nak keluar daripada rumah tu sementara nak tunggu Wan Nisa ni datang lah. And then waktu tu dia cubalah lari nak keluar rumah. Tapi masa elok je nak sampai dekat pintu rumah dia tu, pintu bahagian depan tu, tiba-tiba dia ni kata dia macam rasa badan dia berat tau, macam tak boleh nak gerak. Apa sebab berat sangat ni? Tapi time tu dia dah menggelupur dah, bunyi dekat dapur dah macam-macam bunyi dah. Macam bunyi orang menjerit ada, bunyi dapur meletup ada, macam-macam yang dia dengar. Time tu pula lah Daniel kata badan tak boleh nak gerak. Dia cubalah nak melawan, lawan, tapi tak boleh geng. Sampai dia kata time tu badan dia dah sampai terketar-ketar tau. Dia terpaksa tahan benda tu, nak bergerak tak boleh. So dalam keadaan tu dia terpaksa tunggu. Dia cuba macam melawan, sampailah dia kata dia dah lemah, dah tak boleh buat apa dah. Kudrat si Daniel ni dah tak ada lagi nak melawan, sampai dia terbaring. Okay, nak dipendekkan cerita lagi, tiba-tiba Daniel perasan pintu rumah dia ni terbuka. Buka. Alhamdulillah, tiba-tiba Ustaz Waisa ni pun datang. Sambil dia cakap, Astaghfirullahalazim, Daniel. Memang istighfar panjang lah Wan Nisa waktu tu. Sebab waktu tu Wan Nisa nampak ada makhluk yang macam berbulu lebat. Dia duduk berdiri atas badan si Daniel ni. Sebab tu Daniel ni tak boleh nak bergerak tau. Daniel waktu ni dia kata macam dah tak boleh nak nafas dan rasa macam kena himpit teruk lah, dia kata waktu ni. So dia rasa macam bermakna tu terlalu berat, sampai itu yang buat dia rasa macam kudrat sampai dah tak ada, sampai terbaring tau dekat atas lantai. So Waisa ni kata, Daniel sabar Daniel, kau zikir, tak apa, insyaAllah aku bantu. So waktu tu Wan Nisa ni pun cuba membaca ayat Bismillah 5. Sambil dia baca ayat Bismillah 5 tu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahsyafi, Bismillahirkahfi, Bismillahirmu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sambil tu dia ambil dia punya kain serban itu, dia buka sambil dia melibas kain serban itu dekat Daniel. Terus tak semena-mena benda tu terus melompat ke belakang, macam kesakitan lah. Tapi makhluk tu masih macam duk ketawa-ketawa tau. Tapi masih sama nampak lah dia macam tengah duk tahan sakit kan. And then Wan Nisa tu cuba nak berdialog dengan makhluk tu. Dia tanya, kenapa kau kacau dia?
And then benda tu jawab, dia tak suka Tuhan aku, dia patut dapat pengajaran. Siapa Tuhan kau? Kau ni siapa? Kau ni bukan Tuhan nak menghukum sesama makhluk. Pergi kau dari sini. So Wan-Nisa ni cuba nak halau lah benda tu. Tapi benda tu confirm lah berkeras, tak nak berganjak langsung daripada situ. Dia boleh kata lagi, aku tak nak. Punyalah marah benda tu kan. So Wan-Nisa pun dia membuat satu kaedah lah. Daniel kata waktu tu dia nampak macam Wan-Nisa ni macam membaca sesuatu. And then Daniel kata waktu ni masa Wan-Nisa ni macam terkumat kamit membaca macam doa, macam ayat Quran. And then Daniel ni kata dia nampak macam keadaan jadi macam dia dah dekat alam lain. Dia rasa waktu tu macam Daniel bukan lagi dekat rumah dia. Rupa-rupanya Daniel baru perasan yang Wan-Nisa ni sebenarnya dia cuba nak bertarung dengan jin tersebut menggunakan kaedah batin, geng. Apa yang aku dapat tahu kat sini, kaedah batin yang digunakan ini adalah cara dengan merogoh sokmo. Dia ibarat dia macam jiwa dengan badan dia terpisah, dan dia macam memasuki ke alam dimensi ataupun ke alam yang lain. Okey, itu bagi apa yang Daniel beritahu lah. Okey geng, kalau korang rasa apa yang aku cakap ni tak betul, nanti korang boleh betulkan lah dekat ruangan komen tu nanti. Daniel waktu tu dia cuma boleh nak lihat je apa yang berlaku, sebab dia kata waktu tu dia dah tak larat dah tak boleh nak buat apa. So dia cuma menyaksikan lah apa yang terjadi masa pertarungan antara Wan-Nisa dengan makhluk tu. Waktu tu Daniel cerita, dia nampak yang Wan-Nisa ni dia membaca lagi sesuatu sambil tangan dia macam menepuk lantai ke bahagian rumah. Waktu tu lah yang Daniel cerita dia macam pening-pening. Lepas tu itu yang sebab tiba-tiba dia rasa macam dekat tempat lain. Dan waktu tu Daniel kata dia macam dalam keadaan sedar tak sedar tau. Jadi terjadilah pertarungan batin di antara Wan-Nisa dengan jin yang berdepan dengan Wan-Nisa ni. Okay, benda ni berlaku macam dalam keadaan secara batin, dia bukan dalam keadaan yang secara nyata tau. Kat sini Daniel cerita yang dia nampak Wan-Nisa ni macam dia membaca ayat-ayat Quran, dia baca sambil tu dia kata dia hentak kaki ke tanah tau. Waktu dia hentak je kaki kat tanah tu, dia nampak macam badan yang makhluk tu macam melompat tau. Dia macam terjulang, dia macam akibat yang Wan-Nisa ni hentak, macam menjulang naik ke udara. Dan dia kata waktu tu berlaku letupan-letupan kecil waktu tu. Waktu tu sampai terjatuh, tersungkur lah makhluk tu sampai dekat atas tanah. Diceritakan yang makhluk tu macam merayu-rayu lah, minta Wan-Nisa kasihankan dekat dia. So Wan-Nisa macam berhenti kejap. Dia mungkin macam nak kasihankan dekat jin tu. Tapi tiba-tiba benda tu cuba nak serang Wan-Nisa balik. Dan Wan-Nisa sebenarnya dah tahu yang benda ni sebenarnya tipu daya je jin dengan syaitan. So bila dia nampak benda tu nak datang je dekat Wan-Nisa, Wan-Nisa terus melaung Allahu Akbar, sambil jari dia macam jari telunjuk dia menghala ke arah makhluk tu. Waktu tu masa dia menghala je jari ke arah benda tu, berguling-guling benda tu jatuh balik, terjatuh semula dekat tanah. Sampai dikatakan terketar-ketar lah badan dia. Sampai benda tu merayu-rayu lagi lah. Dia dah minta tolong Wan-Nisa. Benda tu merayu dekat Wan-Nisa. Tapi Wan-Nisa cakap apa? Jin ataupun syaitan yang macam kau ni tak patut dikasihani tau. Sebab kau lah punca anak cucu Adam terseksa. So Wan-Nisa waktu tu dah macam dia dah bengang tau. Jadi dia waktu tu dia berjalan ke arah makhluk tu, and then dia macam keliling makhluk tu sambil dia macam membacakan beberapa ayat lagi. Sambil dia baca-baca tu, benda tu menjerit-jerit dia tau. Wah, macam sakit tau. Sambil Wan-Nisa tu dia gerakkan tangan dia tu, macam dia memasung benda tu. Waktu tu dia ni kata dia nampak macam keluar besi-besi tau, macam kurung makhluk tu. Dia ni kata dia pun tak tahu macam mana benda tu boleh jadi. Masa dia kata dalam alam sedar tak sedar tu. Dan last sekali Wan-Nisa tu dia baca ayat kursi. Dalam kurungan tu dia kata meletup-letup
sampai dia kata keluar satu cahaya lah yang buatkan macam Daniel ni dah tak nampak apa-apa dah. Waktu tu dia kata meletup-letup benda tu, bunyi dia kuat tau, memang bergema yang dia kata sampai bingit telinga dia. And then Daniel kata sedar-sedar je dia dah ada dekat ruang tamu rumah dia balik. Daniel ni kata waktu ni dia macam antara sedar tak sedar, macam mamai tau, tapi dia masih nampak lagi lah apa yang terjadi waktu tu. Dia cerita yang Waisa ni terus pergi dekat halaman rumah tu, kat depan tu, dia macam membaca macam beberapa ayat tu Kumat Kamit dia baca. Dia nampak dekat permukaan tanah tu macam ada terkeluar satu bungkusan kuning tau. Dia macam automatik dia keluar naik sendiri tau. Naik pergi ke tanah, dia timbul dekat permukaan. Waisa waktu ni dia ambil benda tu, dia genggam tu tau, sambil dia baca beberapa ayat lagi, sampailah dia nampak bungkusan tu berubah terus jadi abu, geng. Gila benda ni main blowing lah. Aku tak tahulah. And then sampai dia ubah jadi abu, dia terus macam buang macam tu je. Tapi mungkinlah ada ayat-ayat dia kan waktu tu. Lepas tu Daniel cerita, terus si Waisa ni datang dekat si Daniel ni, dia cakap Alhamdulillah dah settle dah bro. Itu kata Waisa tu lah, sambil-sambil dia tersenyum lah. Sambil tu dia papah lah Daniel, angkat lah, sebab Daniel ni dah macam bela, tercengang, macam terkejut, semua ada. Sebab Daniel kata dia macam tak percaya tau, benda yang dia nampak, apa yang dia nampak macam kat alam lain tadi, dia macam tak boleh nak terima tau benda-benda tu. Lepas tu Daniel kata dia kata kemungkinan memang betul lah sebenarnya yang Kak Yuliati ni yang sebenarnya yang hantar benda tu, sebab dia tak puas hati dengan Daniel kan, sebab pecat dia. Tapi Daniel kata dia tak nak bersangka buruk, so dia macam buat tak tahulah sebab apa. Dia bersyukur sebab paling penting anak isteri dia yang tak kena. Dia paling risau kalau anak isteri dia kena. So dia kata okay, tak apalah, sebab Wanisa ni dia beritahu dekat Daniel, aku harap benda ni kau jadikan pengajaran lah, janganlah kau marah kat dia. Sebab dia kata macam tu, dia nasihat lah, jangan ikut perasaan sangat dan jangan terlalu berkeras sangat lah dengan siapa-siapa pun. So Waisa pun so Daniel pun okey lah, dia tak nak fikir siapa-siapa yang buat. Janji dia kata benda ni boleh settle dan dah tak ada apa-apa lagi, sebab Waisa pun dah kata semua dah selesai kan. So itulah satu sedikit sebanyak kisah perkongsian daripada Daniel, di mana dia menyaksikan berlaku pertarungan ataupun pertempuran seseorang, iaitu kawan dia Waisa dengan jin ni. Korang rasa macam mana? Cerita ni agak mind blowing juga kan? Okay, tapi bagi akulah, kita kena percaya dengan alam gaib tu memang wujud. Tapi bagi aku terpulang lah pada korang nak percaya ke atau tak. Aku just menyampaikan je cerita Daniel ni. Okay, so macam mana? Menarik tak? Aku harap cerita kali ni kita boleh sama-sama jadikan iktibar lah. And then aku pun tak perlu nak ulas panjang pasal benda ni, sebab kita pun tahu yang sihir ni kita tak boleh nak amalkan, dan jangan kita sesekali nak menyekutukan Allah SWT. Sebab benda ni akhirnya akan memakan diri kita juga. Betul tak? Okay, so terima kasih sebab sudi dengar cerita dari aku. Minta maaf lah sangat-sangat kalau cara aku menyampaikan cerita ni macam kurang menarik untuk korang dengar. Okay, yang buruk dari aku sendiri, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Okay, kita jumpa di next video. Kalau ada apa-apa cerita nak aku ceritakan, boleh komen. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.